A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Apa khabar para penonton? Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua ada semua berada, mudah-mudahan tuan-tuan dan perempuan semuanya sentiasa dalam keadaan sihat walafiat. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan alhamdulillah kembali kita bersiaran pada pagi ini, pagi Selasa 16 Januari 2024 bersamaan dengan 4 Rejab 1445 Hijri. Dan sebagaimana biasa, pagi Selasa kita ditemani oleh bintang ilmuwan yang telah pun bersama-sama dengan kita pada pagi ini, Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi atau Ustaz Dr. HD. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sihat seperti sedia. Alhamdulillah. Baik, panjang lebar Doktor, hari ini kita nak bicarakan kepada para penonton sebagaimana yang kita war-warkan tajuk untuk lanjutan perbincangan pada minggu sebelum ini, iaitu pada pagi ini kita akan bicarakan tajuk mengenai darah haid bahagian yang kedua. Baik, dan sebagaimana biasa kepada para penonton yang ingin mengajukan soalan atau kemusykilan yang berkaitan topik kita pada pagi ini, anda boleh ajukan menerusi poster di ruangan komen Facebook Tanyalah Ustaz TV3, dan juga anda boleh mengikuti kami menerusi live Facebook pada pagi ini di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, dan juga siaran secara langsung menerusi TV3 dan juga TV9. Di TV9 kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan hingga jam 8.30 pagi. Jadi terus kekal menonton sehingga ke hujung siaran, dan tonton menerusi HD di www.tonton.com.my. Dan doktor, bila sebut darah haid ni untuk lanjutannya pada bahagian yang kedua pada pagi ini, yang mana merupakan satu tanggungjawab sebenarnya bukan sahaja kepada wanita ataupun perempuan, tetapi bahkan juga para lelaki juga perlu mengetahui kerana apa kita memiliki tanggungjawab dan juga amanah yang besar sebagai rais ataupun pemimpin dalam keluarga kita. Mungkin sebagai mukadimah topik pada pagi ini sedikit doktor, boleh jelaskan kepada para penonton untuk topik kita darah haid bahagian yang kedua, doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan limpah rahmatnya, kurniaan, anugerah yang Allah berikan, ganjaran-ganjaran yang Allah sediakan, semoga kita semua tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman, orang-orang yang sentiasa mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah. Alhamdulillah, kita syukur kerana Allah bagi kesempatan untuk sama-sama kita mengikuti kelas pengajian di dalam program Tanyalah Ustaz. Semoga Allah berikan kepada kita kefahaman. Terima kasih pada Dai Anas. Semoga Allah berikan kesihatan. Amin, subhanallah. Ya Allah, muka yang bersinar. Amin ya Allah. Semoga Allah berikan kebaikan insya-Allah sentiasa kepada semua kru dalam program Tanyalah Ustaz. Semoga Allah berikan juga kebaikan, ganjaran yang tidak terhingga. Amin, ya Allah. Dan tidak dilupakan kepada semua para penonton yang setia. Semoga dengan kita mempelajari, kita betulkan apa yang sebenarnya menjadi satu pertanyaan kepada kita. Dan untuk awal ini, suka untuk saya sentuh bahawa ilmu mengenai tentang wanita ini bukan saja perlu dikuasai oleh wanita, bahkan ia perlu dikuasai oleh lelaki. Khususnya kalau kita sekiranya kita ada anak-anak, kita menjadi ketua keluarga, sudah pasti kitaran ataupun bahagian haid ini perlu kita jelaskan. Kenapa? Kerana dia melibatkan salah satunya, antara yang paling besar adalah mengenai taklif. Ketika mana anak wanita kita ni telah sampai kepada umur akil baligh. Maknanya kata dalam mazhab Syafi'i, cecah umur wanita ini 9 tahun ataupun kurang. Pada minggu lepas kita dah sebut kurang itu lebih kurang 16 hari. Maka kata para alim ulama, bila capainya umur akil baligh dan tanda-tandanya telah turun padanya haid, maka di sana ada hukum taklifi disebut.
Apa dia hukum taklifi? Hukum yang dibebankan ke atas seorang mukallaf. Iaitu apa dia? Ada hukum wajibnya, hukum haramnya, makruhnya, sunatnya, harusnya. Hukum yang 5. Jadi bila anak kita dah dewasa, dia kena kenal apa itu wajib. Solat itu wajib. Puasa itu wajib. Menunaikan haji itu wajib. Maka dia tahu benda-benda yang menjadi wajib ke atas dirinya. Kemudian dia kena tahu juga benda-benda apa yang diharamkan. Ketika mana kalau sekiranya datang haid, boleh ataupun tidak dia solat. Boleh ataupun tidak dia berpuasa. Boleh ataupun tidak dia berzikir, berselawat dan sebagainya. Jadi apabila dia mengetahui, sudah pasti dia akan menjadi hamba Allah yang baik. Kenapa? Kerana dia telah mempelajari hukum-hukum taklifi yang disebutkan tadi, yang dibebankan ke atas mukallaf. Sebab tu ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, kita jangan pandang ringan terhadap bab ni. Kalau kita pandang ringan, takut-takut rupanya kita banyak sungguh waktu-waktu yang perlu kita qada solat. Contoh kan, ni antara salah satu contoh. Ada wanita yang dia tidak cek ketika mana dia nak berpuasa, sebab kita nak masuk bulan Ramadan dah. Tak lama lagi. Bila sebelum waktu subuh tu dia tak cek, dia kata oh tak apa, saya mungkin belum lagi, mungkin belum kering lagi. Akhirnya rupanya dia dah kering sebelum daripada azan subuh. Adakah dia kena berpuasa? Kemudian ada juga yang bertanya, ustaz, kalau sekiranya saya cek tu, maknanya ialah kita rasakan tak keluar, tapi bila cek waktu subuh azan tu dah kering, macam mana kita nak berniat? Adakah kita dah kena berniat ataupun tidak? Sebab kita tak nak kita melakukan satu-satu perkara yang mana perkara itu menyebabkan rupanya kita telah melakukan satu dosa. Disebabkan kejahilan, disebabkan kita tidak mempelajari ilmu mengenai wanita ni, ilmu haid ini dengan baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga ada orang yang dia ketika mana fatrah, ketika mana dalam keadaan dia dalam keadaan suci yang sementara. Contoh 7 hari datang haid, kemudian 2 hari tu dia dalam keadaan tempoh dah suci dah. Kemudian datang haid, kemudian selepas daripada tu 2 hari yang dia datang tu, adakah dia perlu solat? Kemudian kalau dia berpuasa, adakah dia kena qada puasanya? Jadi persoalan-persoalan ini sebenarnya berkait rapat tentang kefahaman mengenai tentang ilmu haid. Sebab tu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, pada mukaddimah ni saya minta kepada semua untuk jangan lupa share. Kongsikan kepada kawan-kawan, kongsikan kepada anak-anak supaya apa? Supaya mereka faham. Cucu-cucu kita ni supaya mereka faham, sama ada lelaki ataupun perempuan, supaya mereka mempelajarinya dan mereka mengetahui tentang apa yang sepatutnya mereka lakukan ketika mana telah sampai tempohnya mereka dah jadi remaja lah, maksudnya dalam keadaan darah haid tu telah datang. Itu awalnya Da'i. Baik, itu secara khulasah awal untuk mukadimah darah haid bahagian yang kedua yang bakal kita kupas panjang lebar pada pagi ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kita dah pun ada soalan yang pertama menerusi sahabat Facebook kita, Doktor. Baik, kita ada Jura Azlin Sufian yang bertanya. Kita harap jangan wanita je lah tanya, yang lelaki pun mungkin ada soalan selepas ini. Baik, Jura Azlin Sufian, soalan yang pertama pada pagi ini di Facebook berkaitan puasa di bulan Ramadan. Bila wanita yang haid telah suci sebelum subuh, tetapi dia tidak mandi di waktu itu, setelah subuh barulah dia mandi wajib, apakah puasanya sah ataupun tidak? Dan yang kedua, Doktor, perlukah dia memperbaharui niat puasa walaupun sudah membaca niat untuk sebulan? Mohon pencerahan, Doktor. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baru kita sebut tadi mengenai tentang puasa. Dah ada soalan mengenai tentang puasa. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, bila kita sebut mengenai soalan yang pertama daripada Puan Jura, iaitu berkaitan tentang puasa Ramadan, sekiranya dia bersuci sebelum subuh, maksudnya sebelum subuh tu dia dah bersuci, tetapi dia tidak sempat ataupun dia tidak mandi wajib, bagaimana keadaannya? Ada satu hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Nabi SAW, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, kana Nabi SAW yusbihu junuban min ghairi hulumin summa yasumu. Di dalam hadis Bukhari, bagaimana satu hari Nabi SAW dalam keadaan berjunub, yang mana junub Nabi ni bukan disebabkan daripada mimpi, bererti bukan mimpilah bersama dengan isteri.
Kemudian baginda Nabi SAW meneruskan puasanya. Maknanya Nabi SAW ketika mana bersama dengan isteri baginda Rasulullah SAW dan selesai sebelum daripada subuh, Nabi tak mandi melainkan selepas daripada waktu subuh, azan subuh itu. Maknanya dah masuk. Adakah Nabi SAW meneruskan puasa? Maka kata para alim ulama, Nabi meneruskan puasa. Kerana mandi ini dia tidak jadi salah satu syarat daripada kita nak berpuasa. Sebab bila kita nak berpuasa ni dia ada syarat-syarat dia. Dan mandi ini bukan salah satu daripada syarat. Jadi bagi mereka wanita, sekiranya dia cek, dah kering, dia kata, maka dia kena niat puasa dan dia kena berpuasa walaupun dah azan subuh. Contohnya dah masuk azan subuh, dia dah niat sebelum azan tu. Kemudian azan subuh dia tak sempat mandi. Adakah dia dikira sebagai puasanya tu sah? Maka jawapannya ialah sah. Sebab selepas daripada tu dia boleh mandi. Saya pernah ditanya waktu saya di Morocco ni, kawan-kawan Arab, kami duduk berdiskusi tu, datang satu soalan. Dia kata, apa hukum kalau sekiranya lelaki yang dia ialah mungkin dia mimpi ataupun bersama dengan isteri sebelum subuh, kemudian dia tidak mandi sehinggalah azan maghrib. Allah Akbar. Soalan rare ni. Sehingga azan maghrib. Ini kalau subuh ni sampai maghrib. Adakah puasanya sah? Saya pun waktu tu cari dalam kitab ni. Buka dalam kitab, dalam kitab dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, dalam kitab mazhab Hanafi, dan saya jumpa dalam satu kitab. Tapi saya jumpa tu dalam mazhab yang lain lah, mazhab Hanafi. Dia kata tidak menjadi masalah bagi mereka yang tidak mandi sehingga kan waktu maghrib itu. Sebab syarat sah puasa ini dia tidak termasuk mandi tadi. Tetapi jawapannya, apa guna sekiranya dia tidak mandi dan puasanya dianggap sebagai sah tetapi dia tidak solat. Sedangkan solat itu penting. Dia nak solat kena mandi. Jadi seperti itu juga kata para alim ulama, bila dia menjadi wajib mandi ketika mana kita nak melakukan ibadah solat. Contohnya subuh tadi. Kalau tidak, kita tak mandilah. Dan akhirnya solat kita tu tidak sah. Bila solat kita tidak sah, apa guna puasa yang kita puasa tadi? Maka kata ulama, puasa kita sah, tetap sah, tetapi dia wajib mandi kerana untuk menunaikan ibadah solat. Itu nombor satu. Nombor dua, perlukah dia memperbaharui niat puasa walaupun sudah membaca niat untuk sebulan? Dalam mazhab Syafi'i, ini dalam yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, niat perlu dilakukan pada setiap hari, pada setiap malam. Maknanya pada malam, berdasarkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yujmi' as-siyam qabla al-fajr fala siyamalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak berniat pada malam hari tersebut sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadis ni hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud. Maka Imam Syafi'i mengambil bahawa setiap hari kena memperbaharui niat. Jadi orang kata, ustaz, yang kami niat sebulan itu, itu dalam mazhab Maliki. Ada juga pandangan yang kecil dalam mazhab Syafi'i, tetapi ia adalah pandangan yang segelintir saja. Yang ganjil. Adapun pandangan yang muktamad setiap hari. Sebab tu kata para alim ulama, boleh kita niat sebulan, tapi jangan tinggal niat setiap hari. Jadi kepada soalan daripada Jura tadi, maka perlukah dia berniat? Maka dia perlu berniat setiap hari. Dan sekiranya dia terlupa, dah cukup dengan niat yang sebulan tadi yang dia dah niatkan. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya, dan pastinya banyak lagi akan kita kupas untuk tajuk kita, darah haid bahagian yang kedua. InsyaAllah kita akan sambung lanjutannya selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini.
Alhamdulillah, kembali dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. HD untuk sama-sama kita teruskan lagi Doktor berkenaan dengan topik kita pada pagi ini, darah haid bahagian yang kedua. Dan tuan-tuan dan perempuan, jangan lupa untuk yang menonton di Facebook Live Tanya Ustaz, tekan butang kongsi, sama-sama kita bantu sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat insyaAllah. Baik, sebagaimana biasa Doktor, untuk blok yang kedua ini kita ada sedikit nota dan juga catatan ringkas, mungkin sedikit penjelasan daripada Doktor. Baik, terima kasih kepada Da'i Anas, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Minggu lepas ada orang tanya saya, Ustaz, kita belajar darah haid dan kita biasa hari Selasa ni dia ada papan putih, dia ada praktikal. Minggu lepas Ustaz praktikal tak ada. Saya kata praktikal apa kalau nak cerita tentang darah haid. Jadi insya-Allah bahagian kedua ni pun sama juga, kita nak berfokuskan supaya kita mengetahui tentang lebih kepada hukum hakam, kerana dia berkaitan tentang hukum hakam yang kita kena dalami. Di papan putih ni insya-Allah ada orang tanya apa sebenarnya yang saya boleh lakukan dan apa yang saya tidak boleh lakukan. Dan insya-Allah ada sedikit pencerahan yang sedikit panjang, dan juga kita akan syarahkan nanti ada sedikit mengenai sekiranya wanita itu dia cek dia cek kesuciannya pada awal waktu solat. Adakah dia perlu kena qadha solat yang sebelum daripada itu? Maka itu nanti kita akan kupaskan kejap lagi. Baik, kita nak tengok apakah menjadi larangan dan apakah perkara yang dibolehkan. Nanti abang kamera fokus betul-betul, orang boleh snap gambar insya-Allah. Baik, yang pertama, larangan yang tidak boleh dilakukan adalah menunaikan solat, sama ada solat fardu ataupun solat sunat tidak dibenarkan. Ada orang tanya, Ustaz, solat jenazah Ustaz boleh tak? Sebab solat jenazah ni perlu tak wuduk? Namanya solat, mesti kena wuduk, dan tak boleh juga wanita yang haid untuk mendirikan solat walaupun solat jenazah. Jadi menunaikan solat, apa sahaja solat, tidak dibenarkan. Nombor satu. Nombor dua, tawaf. Bagi wanita tidak dibenarkan untuk melakukan tawaf, seperti mana dalam hadis Nabi SAW pernah ditanya Aisyah radhiyallahu anha, iaitu Aisyah bersedih kenapa, kerana tak boleh melakukan dalam keadaan dia datang haid. Maka kata Nabi SAW, lakukanlah ibadah-ibadah yang lain melainkan tawaf. Maknanya sa'i boleh, kemudian kalau yang selain daripada ibadah haji itu dibenarkan, melontar dan sebagainya dibenarkan, melainkan tawaf, kata baginda Nabi SAW. Maka kata ulama, larangan untuk tawaf tidak dibenarkan. Lagipun dia masuk ke dataran masjid kan? Ya, betul lah. Dia masuk dalam dataran masjid. Baik, yang ketiga, memegang dan membaca Al-Quran tidak dibenarkan. Baik, di sini ada sedikit perincian. Kalau sekiranya dia memegang secara terus, maksudnya dia pegang Al-Quran tu dia pegang, tidak dibenarkan. Tapi sekiranya Al-Quran itu ada dalam beg dia. Kata ulama, sekiranya dia niat membawa Al-Quran, tak dibenarkan walaupun kita pegang beg. Tetapi ini disebutkan dalam kitab. Tetapi kalau sekiranya kita memegang beg dengan niat memegang beg walaupun dalam isinya Al-Quran, itu dibolehkan. Kemudian membaca Al-Quran, ini sedikit pendetailan. Bila membaca Al-Quran, ramai yang tanya, Ustaz, kalau saya ni tengah menghafal, contohnya adik-adik yang hafizah, dia nak ulang kaji dia punya pelajaran, mungkin ada exam dan sebagainya, ataupun ustazah yang mengajar, kalau tidak cuti seminggu, kan? Seronok. Kalau kena pula 15 hari tempoh maksimum, tak menghafal. Jadi kata ulama, diberikan pengecualian, istisna. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki sebenarnya boleh. Dalam mazhab lain dibenarkan, tapi dalam mazhab Syafi'i diberikan pengecualian kepada mereka yang terlibat dalam exam, mereka yang tidak boleh berhenti daripada mengajar, kemudian mereka yang perlu ulang kaji hafalannya, maka dia dibenarkan membaca Al-Quran. Dengan niat macam mana Doktor? Dengan niat tak, dengan niat membaca Al-Quran. Ada yang kata kena niat zikir, tetapi dia tetap membaca Al-Quran. Itu poin dia, sebab kaedah dia, pengecualiannya adalah kepada 3 golongan ni, yang mengajar, yang menghafal, ataupun yang mempunyai peperiksaan, yang terpaksa kerana mereka kena membaca ataupun mengulang kaji pelajaran Al-Quranul Karim. Selain daripada itu,
waktu itulah datang haid, waktu itulah iman dia tinggi nak baca Quran. Tak boleh. Jadi semangat pula. Bagi semangat. Saya rasa haid ni saya nak baca Quran, nak khatam Quran, tak boleh. Sebab apa? Dia tak termasuk dalam kategori tadi. Okay, ini disebutkan dalam kitab-kitab mazhab. Baik, yang keempat, memasuki ruang masjid. Dalam mazhab Syafi'i, ketika mana nak lalu boleh, tetapi kalau nak lalu dan berhenti tidak dibenarkan, sebab dikhawatiri mengkotori ruangan masjid. Walaupun ada pandangan yang mengatakan tak apa kalau sekiranya kita nak duduk, kalau orang sebut fadak ni dia bukan ruang solat masjid, di kaki lima, beranda. Adakah dibenarkan ataupun tidak? Maka ulama menyatakan di mana ruang yang diiktiraf sebagai masjid. Kerana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senangnya Nabi meletakkan tanda, contohnya tanda yang 4 penjuru tu, maka inilah ruangan masjid. Bila disebut sebagai ini ruangan masjid dan di sinilah nak beriktikaf yang sah, maka sahlah iktikaf dan di sinilah yang tidak dibenarkan masuk. Adapun beranda yang letak yang hujung-hujung yang dekat parking kereta dan sebagainya, adakah kalau kita beriktikaf itu sah? Kalau tak sah, tak diiktiraf, maka di situ boleh lalu. Cuma yang tak boleh lalu adalah ketika mana dalam ruang masjid. Itu disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Melainkan kalau dia lalu, hanya lalu tak berhenti, sehala dibenarkan. Tetapi kalau berhenti, kalau dah pergi balik, maka tidak dibenarkan. Ini memasuki ruang masjid, tidak dibenarkan. Cuma doktor, kalau sedikit tambahan pertanyaan, kalau ruang beranda tu juga digunakan sebagai ruang untuk solat Jumaat, doktor, macam mana, adakah dikira sebagai tempat untuk etikaf dan solat juga, doktor? Itu disebut sebagai bersambung. Bersambung, maksudnya apabila saf dalam bersambung dengan luar, itu dah dikira tidak jadi masalah. Tetapi pada asalnya adalah ruang yang diiktiraf sebagai ruang tempat disebut sebagai masjid. Maknanya ruang untuk kita sujud. Itu diiktiraf. Adapun kalau Jumaat safnya bersambung daripada dalam, sampai tidak jadi masalah. Sampai parking tak ada masalah. Sampai jalan raya kadang-kadang. Jadi itu tidak jadi masalah. Maknanya dia boleh duduk dan dia kena niat bergantung kepada ruang yang ada. Baik, yang kelima, berpuasa. Seperti yang kita sebut tadi, puasa tidak dibenarkan. Memang tak dibenarkan. Yang keenam, sama ada puasa wajib ataupun puasa ganti ataupun puasa sunat. Yang keenam, bergaul bersama suami, iaitu bersetubuh, diertikan tidak dibenarkan. Hatta sehingga kan ulama dalam mazhab Syafi'i menyantuni ataupun menggauli isteri daripada pusat ke lutut ketika mana sedang haid, hukumnya haram. Tak dibenarkan. Kenapa? Kerana khawatir, takut terlajak sampai ke bersetubuh. Ini tak dibenarkan, kata para alim ulama, dimasukkan dalam bab larangan. Baik, kita tengok pula perkara yang dibolehkan. Dalam mazhab Syafi'i, perkara-perkara yang dibolehkan, iaitu yang pertama bersedekah. Bersedekah tidak jadi masalah. Dalam keadaan berjunub ke, dalam berkeadaan apa pun bersedekah. Cuma yang dia jadi tak boleh bersedekah bila dia pergi masjid. Dalam keadaan haid, ustaz kata sedekah boleh, pergi masjid, masuk tabur masjid. Sekarang ni QR code je. Senang. Yang kedua, berdoa. Apabila kita nak berdoa, walaupun doa itu menggunakan ayat Al-Quran, kan kita sebut sini, membaca Al-Quran tak boleh. Tapi kalau dia niat untuk berdoa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah, tu ayat Quran. Jadi dibenarkan? Ya, dibenarkan. Kemudian yang ketiga, berzikir. Berzikir ini, istilahnya kata para ahli ulama, sekiranya dia telah menjadi amalan zikirnya. Contoh, bila dia nak tidur, dia membaca 3 kul. Kebiasaan 3 kul ini adalah daripada Al-Quran. Dia membaca contohnya ayat kursi. Maka itu adalah anjuran zikir yang Nabi SAW anjurkan sebelum daripada tidur. Maka bila dia nak tidur, dia baca. Dalam keadaan dia haid, boleh ataupun tidak? Jawapannya boleh. Kerana termasuk dalam bab yang Da'i sebut tadi, zikir. Jadi ini tak apa. Zikir walaupun ia ayat Quran, tetapi zikir yang mana Nabi anjurkan, tidak menjadi masalah. Yang keempat, berselawat ke atas junjungan besar baginda Nabi SAW, khususnya pada hari Jumaat, maka tidak jadi masalah. Yang kelima, dia tak boleh baca tapi dia boleh dengar. Dia pasang Al-Quran, contohnya dia dengar, pun dapat ganjaran.
Kerana untuk mengkhatamkan Al-Quran, sama ada dia membaca, dia baca daripada Al-Baqarah sampai surah An-Nas, dikira khatam, ni disebutkan oleh para alim ulama, ataupun dia mendengar daripada surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas, sekiranya dia dengar daripada awal sampai habis, dikira sebagai khatam Al-Quran. Allah. Dengar saja. Ni yang ramai orang buat. Kadang-kadang dia kata dalam satu hadis, sesiapa yang membaca surah Al-Baqarah dalam rumah dia, maka sihir tak boleh masuk, syaitan akan lari dan sebagainya. Dia mungkin tak mampu baca, dia pasang je kaset, dia pasang MP3 dia pasang, lepas tu dia keluar pergi jalan-jalan. Kan kebiasaan orang, dia mendengar Al-Quran. Jadi rumah je yang khatam, rumah yang orangnya khatam. belum tentu lagi. Yang keenam, menuntut ilmu tidak jadi masalah. Menuntut ilmu, ketika mana dia nak menuntut tidak jadi masalah. Yang ketujuh, memberi makan kepada orang yang berpuasa. Puasa dia tak boleh, dia memberi makan. Bila memberi makan kepada orang yang berpuasa, apa kata Nabi? Ganjarannya seperti mana orang yang berpuasa juga, tanpa dikurangi walaupun sedikit. Nampak? Jadi begitulah ganjaran, begitulah pahala yang kita boleh rebut ketika mana dalam keadaan kita ada darah haid. Baik doktor, jadi Alhamdulillah, mudah-mudahan sempatlah kepada para penonton untuk tangkap layar atau screenshot nota ini. Seperti tadi abang kameraman kita pun dah zoom dah tadi nota tersebut dan kongsikan kepada sahabat-sahabat penonton kita tadi lah Ustaz. Mudah-mudahan kita tahu dan juga kita sudah lagi tidak keliru, insya-Allah. Baik, soalan berikutnya doktor, kita ada soalan di Facebook untuk kita raikan. Ketupat palas, amboi belum raya lagi dah ada ketupat yang bertanya ni. Baik, bagaimanakah cara yang paling tepat untuk menentukan sama ada haid sudah berakhir dan perlu mandi wajib? Adakah cecair kekuningan yang pudar pada hujung haid juga merupakan sebahagian daripada haid? Dan perlukah seseorang itu memasukkan kapas ke dalam bahagian dalam farasnya, atau cukup melihat cairan yang menitik pada tuala wanita sahaja? Mohon pencerahan doktor. Baik, terima kasih kepada ketupat palas. Semoga soalan ni satu soalan yang perlu kita tahu, kerana dia berkaitan tentang ibadat kita. Kerana kita nak tahu bila kita boleh melakukan solat itu. Jadi kata para alim ulama, dalam mazhab Syafi'i, di dalam syarah Al-Minhaj dan sebagainya, menyatakan bahawa dua tanda, ni Imam Nawawi juga menyebutkan dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, dua tanda sekiranya kita nak mengetahui adakah wanita itu benar-benar dalam keadaan suci. Dua tanda dia. Apa dia? Yang pertamanya iaitu qassatul baydha, keluar cerai putih, cecair putih. Yang kedua, apa dia? Yang disebut al-jufuf ataupun jaf, kering. Maknanya macam mana kita nak tahu? Iaitu seperti mana yang dinyatakan, memasukkan kapas ataupun apa saja tisu dan sebagainya yang berwarna, dia memasukkan dan kemudian dia keluarkan, dia tengok ada tak lagi warna-warna selain daripada cecair putih ataupun dia kedah kering. Kalau sekiranya dia masuk keluar cecair putih, maka itu adalah tanda dia telah suci. Ataupun kering, kata ulama, masuk tak keluar apa. Jadi itu juga tanda suci. Sebab tu tanda suci ni kata ulama ada dua, cecair putih ataupun kering. Kalau sekiranya ada koko ataupun ada, dia lihat kadang-kadang kekuningan ni, wanita ni memang fitrah dia ada kekuningan. Jadi dia lihat kalau sekiranya dalam tempoh haid, maka kekuningan itu boleh diiktiraf, kata dalam mazhab Syafi'i, sebagai darah haid lagi. Maksudnya dia tak suci lagi. Bila dia masuk ada lagi kekuningan, maka pada ketika itu dalam fitrah ataupun dalam fatrah haid, maka dikira sebagai haid. Tapi kalau sekiranya dia dah tengok dah suci, kemudian dia keluar kekuningan selepas daripada itu, maka itu bukan darah haid. Sebab dah keluar dah dua tanda tadi. Apa dia? Tanda, sama ada dua tanda ini ataupun salah satu daripada dua tanda. Sama ada dia kering ataupun dia ada keluar cecair putih, ataupun kedua-duanya, kata para alim ulama, mungkin boleh jadi. Maka dia dikira sebagai suci. Maka disebutkan sebagai perlu ataupun tidak, maka jawapannya perlu memasukkan kapas untuk dia melihat
ada ataupun tidak cecair-cecair selain daripada dua tanda itu tadi. Allahu Akbar. Itu antara kaedah yang perlu kita sama-sama perhalusi dan juga kita sampaikan kepada ahli keluarga kita. Misalnya yang lelaki, jangan rasa kita lelaki ustaz tak penting pun. Sebenarnya kita mungkin ada anak perempuan, ada ibu, ada isteri dan sebagainya. Jadi itu antara ilmu yang perlu kita mahirkan dan juga kita sama-sama sebarkan kepada ahli keluarga kita khususnya, insya-Allah. Dan banyak lagi akan kita kongsikan doktor dan juga para penonton. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. HD untuk lanjutan berkenaan dengan darah haid bahagian yang kedua. Dan sebentar tadi kita telah pun bersama-sama dengan doktor bercerita sedikit nota di papan putih kita pada pagi ini untuk perkara yang boleh kita lakukan, iaitu untuk mereka-mereka yang berada dalam tempoh haid dan juga perkara yang dilarang untuk mereka yang berada dalam tempoh haid melakukannya. Dan mudah-mudahan kita dapat sama-sama manfaatkan nota tersebut, sebarkan, mudah-mudahan bermanfaat. Baik doktor, kita ada soalan lagi daripada sahabat Facebook kita untuk kita raikan, Nur Dahlia Biru. Baik, doktor, salah faham mengenai darah haid atau istihadah menyebabkan wanita was-was untuk solat. Apakah perbezaan antara 4 jenis darah, iaitu haid, nifas, istihadah dan wiladah? Itu yang soalan yang pertama. Dan soalan yang kedua, terdapat pelbagai jenis warna darah haid wanita. Bolehkah Ustaz jelaskan jenis warna-warna darah wanita yang dikategorikan sebagai darah haid? Mohon pencerahan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Puan Nur Dahlia. Ada 2 soalan, iaitu mengenai tentang perbezaan iaitu haid, istihadah, kemudian nifas dan wiladah. Wanita kena tahu kerana ia memang berkait rapat mengenai, khususnya bila sebut haid, dia akan termasuk dalam istihadah kalau sekiranya cukup ataupun kalau kita lihat pada bilangan hari itu. Baik, kita pergi kepada darah haid. Bila kita sebut mengenai tentang darah haid ini dia punya syarat dia mesti ada, iaitu dia mesti tandanya paling kurang selama 1 hari 1 malam. Maksudnya sekiranya dia datang kemudian berhenti, datang berhenti, campurkan bila dia datang, bila dia berhenti tu campur yang datang tu, darah tu keluar mesti 24 jam. Dia mesti jam. Cukup 1 hari 1 malam. Maksudnya kalau dia keluar 3 jam saja, dia tak keluar dah. Maknanya itu bukan darah haid. Darah haid ni dia mesti cukup minimumnya 1 hari 1 malam. Maknanya kalau campur, kena campur lah. Kena kira lah. Kalau 3 jam, berhenti. 3 jam, berhenti. 3 jam, berhenti. Campur-campur, dah 24 jam. Maka itu dikira sebagai darah haid. Kemudian yang kedua, kata para alim ulama', darah haid ini tempoh maksimum dia ada tempoh paling maksimum 15 hari dalam mazhab Syafi'i. Maknanya 1 hari 1 malam sehinggalah 15 hari 15 malam. Maksudnya tempoh itu adalah tempoh minimum dan tempoh maksimum. Baik. Selain daripada 15 hari, lepas daripada 15 hari itu dinamakan darah istihadah. Maknanya kalaulah wanita normal ni dia akan keluar darah haidnya 6 hari ataupun 7 hari. Bergantung kepada hormon wanita lah, bergantung kepada ketahanan tubuh badan wanita ni. Jadi sekiranya dia keluar 1 hari tu sampai 15 hari rapat. 15 hari. Kemudian bukan saja 15 hari, 16 hari pun datang. Betul. 17 hari, 16, 17 itu dah dikira sebagai darah istihadah. Darah istihadah ni adalah darah kotor. Maknanya 15 hari yang datang haid itu dia tak boleh solat, dia tak boleh berpuasa. Kalau sekiranya dia meninggalkan solat, maka dia tak perlu qada. Sekiranya dia tak boleh berpuasa, maka nanti dia kena ganti puasanya. Tetapi ada pun darah kotor yang dinamakan darah istihadah yang lebih daripada 15 hari tempoh dia, maknanya darah haid, kemudian lebih 15 hari,
itu adalah darah istihadah. Maksimum dia boleh pergi berapa banyak yang darah tu keluar. Tidak jadi masalah. Maknanya kata ulama, maksimum dia berapa? Kalau 20 hari, 20 hari lah. Sebab dia keluar dan keluar dan keluar. Baik. Kemudian kata para alim ulama lagi, sekiranya dalam waktu darah istihadah ni boleh ataupun tidak dia mengerjakan solat, maka dia kena bersihkan dan dia kena solat. Boleh ataupun dia berpuasa, kalau solat boleh, puasa pun boleh. Jadi kata para alim ulama, orang yang haid tidak boleh mengerjakan solat dan puasa. Adapun istihadah dia kena solat dan dia kena puasa. Bila tempoh dia bermula lepas 15 hari darah haid. Jadi itu dinamakan darah kotor. Cara berwuduk tu mungkin doktor perincikan sedikit. Adakah sama dengan wuduk orang biasa? Baik. Bila kita sebut tentang wuduk ni, dia kena tahu orang biasa dia wuduk, maka dia dah batal wuduk ataupun dia nak solat, dia berwuduk seperti biasa. Tapi ada pun orang yang beristihadah, maknanya dia kena bersihkan dulu. Dia kena bersihkan jalan depannya itu yang keluar darah, dia kena bersihkan, kena ganti yang baru dia punya pelapik, kemudian barulah dia berwuduk seperti mana wuduknya nak solat, sama saja. Masuk waktu dulu. Masuk waktu dulu. Maksudnya bila dah masuk waktu, barulah dia macam kencing yang tak tus ataupun kencing tak lawas. Maknanya dia kena tunggu masuk waktu, kemudian dia bersihkan, kemudian dia ganti, barulah dia berwuduk dan dia solat. Sekiranya dalam keadaan solat itu keluar, maka tidak jadi masalah, sebab dimaafkan kerana berpenyakit. Baik, itu disebutkan sebagai darah istihadah. Yang seterusnya adalah darah nifas. Darah nifas ni adalah darah yang mana mereka yang melahirkan anak. Jadi bila melahirkan anak ni disebut minimumnya lahzah, seketika. Ada seminit dia keluar, lepas tu dah tak keluar. Ada. Dan bila tempoh maksimum dalam mazhab Syafi'i 60 hari darah nifas. Normal 40 hari. Orang yang lepas bersalin dia akan ada keluar seketika. Ada juga yang pergi sampai maksimum 60 hari. Ustaz, kalau sekiranya lebih 60 hari, adakah dikira sebagai darah haid ataupun darah nifas? Ini kena lihat dulu. Jadi perbahasan ini dia adalah termasuk dalam bab istihadah yang kita akan bincang pada minggu hadapan. Jadi kata ulama, sekiranya cukup 24 jam, maka ia dikira sebagai darah haid. Baik, itu darah yang disebut sebagai darah nifas. Kalau satu lagi, darah wiladah. Darah wiladah ni adalah darah yang melahirkan anak. Dan darah ini juga sama kalau sekiranya keguguran. Bila sekiranya keguguran, maka itu disebut sebagai darah wiladah. Melahirkan anak. Maka dia wajib mandi. Itu keempat-empat perbezaan antara haid, istihadah, nifas dan wiladah. Baik, soalan yang kedua, mengenai tentang warna. Baik, dalam mazhab Syafi'i, mengenai warna ni dia ada turutan. Kata dalam mazhab Syafi'i, kalau kita tengok dalam Syarah Al-Minhaj, dia menyebutkan yang pertama dia akan warna hitam. Itu darah yang sangat pekat, itu yang paling kuat. Kemudian dia akan keluar warna merah, kemudian dia akan keluar warna perang, kemudian dia akan keluar warna kuning, dan dia akan keluar kekeruhan ataupun kuning putih begitu. Ini turutan dia. Tapi ada orang tanya, Ustaz, saya tak keluar warna hitam, saya keluar warna merah. Adakah darah haid dia? Tak kiralah darah tu dia keluar merah dulu ke, kemudian hitam, kemudian perang. Dia tidak jadi masalah turutan, tetapi dalam para alim ulama menyatakan iaitu hitam, merah, perang, kuning, lepas tu koko macam kekotoran, kekeruhan begitu, maka itu dianggap sebagai darah haid. Adapun turutan tu dia keluar mana dulu, warna apa pun, maka kategorinya tetap darah haid, seperti mana yang disyarahkan di dalam mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Demikian antara perincian berkenaan dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita berkenaan dengan jenis-jenis ataupun warna darah dan juga kategori yang dinamakan haid, nifas, wiladah dan juga istihadah. Baik, seterusnya Fadil Doktor dan juga para penonton, kita raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita, Fatin Syuhaidah. Kita ada banyak soalan lagi, Doktor. Kita cubalah raikan semampu kita. Baik, soalannya, dalam situasi seseorang itu sudah solat zuhur dan asar, sebaik sahaja masuk waktu, kemudian pada akhir waktu asar darah haidnya keluar, adakah solat itu sah atau dia perlu qada solat zuhur dan asar? Dan jika seseorang itu sedar bahawa dia telah suci daripada haid,
dan ketika itu dia berada di luar rumah yang menghalangnya untuk mandi wajib. Apakah yang perlu dilakukannya, Doktor? Baik, terima kasih kepada Puan Fatin Syuhaidah atas dua soalan, yang mana satu situasinya sekiranya seseorang itu sudah solat zuhur dan asar, sebaik saja masuk waktu, kemudian pada akhir waktu asar darah haid tu keluar. Adakah solat itu sah atau dia perlu qada solat zuhur dan asar? Maka jawapannya seperti mana yang disebutkan oleh ulama. Kalau sekiranya dia solat zuhur, dah solat zuhur dah selesai, kemudian dia solat asar dah selesai, tiba-tiba keluar darah haid. Ada pandangan ulama, ni pandangan ulama, sekiranya keluar maka dia kena qada asar dan zuhur. Ini ada pandangan ulama. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, ulama membincangkan dua pandangan. Satu pandangan yang mengatakan dia kena qada solat asar dan zuhur. Pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua mengatakan tak perlu qada. Sebab ketika mana dia solat zuhur, dia dalam keadaan suci, dah selesai. Kerana dalam hadis Nabi, dan inilah yang menjadi rujukan utama dalam mazhab Syafi'i, kerana tidak ada solat dua kali dalam satu waktu. Maksudnya tidak boleh kita solat zuhur dalam satu hari dua kali. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Maknanya kalau kita hari ni tiba-tiba iman kita tiba-tiba jadi mantap, Ustaz, kalau saya nak solat zuhur dua kali boleh tak? Zuhur kemudian dah solat, kemudian nak solat lagi. Sekiranya dia boleh, dia ada boleh. Kalau sekiranya keluarga kita ni memang jahil dalam keadaan nak solat, tak boleh, tak ada orang bimbing dan sebagainya, dan kita terpaksa menjadi imam sedangkan kita dah solat, maka solat kita tadi tak menjadi fardu, dia menjadi sunat. Seperti mana yang dilakukan oleh Muaz. Ketika mana Muaz solat dengan Nabi, kemudian dia balik, dia solat bersama keluarga, kaumnya. Jadi ketika itu kata Nabi SAW, Nabi tak melarang, itu dibenarkan. Tapi kalau sekiranya dia nak solat dua kali dalam satu hari, maka itu tidak boleh jika tidak mempunyai sebab. Maka pandangan yang pertama tadi dia kata kena qada. Adapun pandangan yang muktamad, yang ni pegang pandangan ni, sekiranya dah masuk waktu zuhur dan dia dah solat, dah masuk waktu asar, dia dah cek dah, dan bila dia dah cek tak ada lagi dan dia solat, maka asar itu dia tak perlu qada. Cuma kata para alim ulama, sekiranya ni persoalan-persoalan, sekiranya waktu asar, contoh waktu asar dah masuk, dia cek rupanya dah kering, maka bila dia cek waktu dah kering, ni dia di hujung, yang ni tadi di awal. Kalau yang jenis hujung ni, kalau soalan daripada Puan Fatin ni, dia baru datang haid, perlu ataupun tidak. Tapi ada satu soalan, sekiranya dia di hujung, darah haid tu hujung-hujung, maksudnya dah asar, dia cek rupanya dah kering. Jadi adakah dia kena qada zuhur ataupun asar saja? Maka kata ulama, dia mesti waktu sebelum daripada tu, zuhur dan asar. Kalau sekiranya datang pada waktu zuhur, maka tak perlu qada subuh, zuhur sahaja, dia yang mana boleh jamak saja. Kalau datang pada waktu, contohnya waktu isyak, maka isyak dan maghrib kena qada. Maknanya waktu apa? Yang bukan datang haid, waktu kering. Waktu dah kering. Itu soalan daripada Puan Fatin. Yang kedua, sekiranya seseorang itu sedar bahawa dia suci daripada haid dan ketika itu dia berada di luar daripada rumah yang menghalangkannya daripada dia mandi, apakah yang perlu dilakukan? Baik, bagi wanita yang sudah keluar rumah kemudian dah kering, dia nak mandi, takkan nak mandi kat toilet, kan, tak selesa dengan sebagainya. Jadi bagaimana dia nak lakukan? Ataupun boleh dia bertayamum ataupun tidak? Maka dia tak boleh tayamum sebab ada air. Apa yang perlu dilakukan? Dia solat menghormati waktu. Solat menghormati waktu adalah solat disebabkan faqid tahuratain, iaitu kehilang dua sifat taharah, berwuduk ataupun bertayamum. Maknanya kalau zuhur dia tengok dah kering dan dia tak boleh nak balik dalam tempoh dan tak boleh mandi, maka dia solat menghormati waktu, balik nanti mandi, qada balik solat itu. Sekiranya dia mati dalam keadaan dia dah telah solat menghormati waktu, maka telah selesai tanggungjawabnya. Maka solat menghormati waktu bagi jawapan nombor 2, iaitu kepada mereka yang tak boleh nak menyucikan diri di tempat-tempat awam, dia kena balik dahulu, kemudian barulah dia boleh mandi dan
boleh solat. Allahu Akbar. Keluarnya darah haid merupakan perkara yang menghalang seseorang untuk melakukan ibadah khusus seperti solat, puasa dan lain-lain, dan hal ini perlu kita ambil cakna kerana ianya melibatkan hukum berkaitan dengan ibadah seharian kita. Jadi banyak yang akan kita kongsikan. Fadil Doktor, kita nak berjeda sekali lagi. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita telah berjaya mengumpulkan dana untuk cerucuk. Dan sekarang ini ramai yang bertanya, apa lagi yang boleh mereka menyumbang? Ayo sama-sama kita membuka peluang bagi menyumbang membina sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia dengan satu kaki RM350 dengan keluasan 72,000 kaki persegi. Ayo sama-sama kita membuat saham akhirat kita di sana nanti. Akademi Al-Bayan, satu agama, pelbagai bangsa. Alhamdulillah, para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi bersama Fadil Ustaz Dr. HD untuk kita teruskan lagi topik kita. Tapi sebelum itu, Doktor, bila sebut tentang sebagaimana VT yang kita saksikan paparan sebentar tadi, pembinaan kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama dan seumpamanya di Malaysia, dan mungkin sedikit progres ataupun perkembangan terkini untuk pembinaannya, Ustaz. Sedikit pencerahan. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu, ayah-ayah yang mempunyai jiwa berdakwah, dermawan, hartawan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah kerana proses pembangunan Akademi Al-Bayan itu sedang giat dijalankan. Kita dah siap retaining wall. Baru-baru ni kita buat untuk cerucuk. Alhamdulillah, cerucuk hampir keseluruhannya telah siap. Sekarang ni kita nak membangunkan bangunan itu, bangunan yang kukuh, yang mana bangunan ini kita masuk dalam Majlis Pembandaran Alor Gajah. Boleh semak, kita dah masuk, kita mendapatkan kelulusan daripada Majlis Pembandaran. Kita juga mendapat kelulusan daripada Kerajaan Negeri Melaka, alhamdulillah. Dapat kebenaran kutipan daripada Majlis Agama Islam Melaka. Silibusnya, modulnya kita semak dengan Jabatan Agama Islam Melaka. Berjumpa dengan Datuk Mufti Melaka. Kita berjumpa dengan Ahli Parlimen Alor Gajah, merangkap Timbalan Menteri Pertahanan. Ini semua kita buat. Peraturan ini adalah kita nak mengikut dan menjadi contoh supaya institusi kita ni, kita doakan ia bukan saja dia dapat dibangunkan, tetapi dia kekal sehingga hari kiamat. Kerana kita nak melahirkan para da'i mu'alaf. Kita nak menegakkan kalimah la ilaha illallah. Inilah kalimah yang kita ingin bawa sehingga kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita gabungkan dalam satu seni bina ni 3 budaya yang besar. Memang dalam Malaysia ni pelbagai etnik, tetapi budaya yang besar yang kita nak gabungkan dalam satu seni bina untuk nak menarik semua orang. Tak kiralah apapun bangsa dia, apapun etnik dia, apapun bahasa dia, bila dia masuk, dia menyembah Allah yang Maha Esa. Dia tidak dilihat pada warna kulit, pada rupa paras, kepada bahasa, kepada bangsa, tetapi yang dilihat adalah keimanan dan ketakwaan. Menjadi satu kewajipan da'i dan sahabat-sahabat penonton supaya kita ini ada niat, dan bukan saja niat, kita kena usaha untuk menegakkan kalimah ini. Kalimah apa? Kalimah la ilaha illallah. Nabi sebut, qulu, sebutlah tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, wa antum tuflihu, kamu akan berjaya. Sebab tu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, ayo sama-sama kita membangunkan kompleks. Di sana ada ruang solat, di sana ada tempat tahfiz, di sana kita nak melahirkan para da'i mu'alaf berdakwah di jalan Allah, bukan saja di Malaysia, bahkan keluar Malaysia. Kita hantar supaya mengislamkan seramai mungkin manusia supaya kita selamatkan mereka daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tugas baginda Rasulullah, dan kita sambung tugas ini. Inilah yang perlu kita lakukan sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, boleh tengok nombor yang tertera, boleh call, boleh datang ke tapak. Baru-baru ni
kita didatangi, dikunjungi 4 biji bas. Allah. Datang daripada Ipoh, datang daripada Bera, Pahang 2 biji bas, datang daripada Semenyih 1 biji, lebih kurang 4 biji bas, campur pula orang Johor, campur orang Singapura, penuh satu kemah. Jadi mereka datang, dia kata, "Ustaz, kami nak Ustaz buat kuliah di tapak pembinaan." Oh, saya kata ini rare ni, ini bukan cara-cara. Jadi tapak pembinaan di sebelah sana kita tak kacau, tapi kita ada ruang yang kita gunakan dengan keselesaan kemah dan sebagainya. Maka ramai yang datang, kita bagi kuliah dan dihadiri oleh tokoh-tokoh yang lain. Jadi kita nak tunjukkan inilah yang akan kita bangun dan kita dirikan, kerana bangunan itu 71,000 kaki persegi lebih kurang, dan 1 kaki persegi 350. Kalau hari itu cerucuk, orang sampai menangis, "Ustaz, habis dah ke Ustaz cerucuk ni?" Saya kata, Alhamdulillah, selesai. Sekarang ini dan ketika ini kita masih lagi mencari separuh daripada jumlah. Jadi rebut peluang. Ramadan dah hampir nak masuk. Kita dah dalam bulan Rejab. Inilah peluang kita nak menambahkan amal jariah. Apalah salah sekiranya kita kumpul adik-beradik, wakafkan kepada mak ayah kita yang telah meninggal, ahli keluarga, diri kita, 350 untuk 1 kaki persegi. InsyaAllah kita doakan semoga ia dapat melahirkan para pejuang, mereka-mereka yang berdakwah di jalan Allah. Bukan itu saja, mereka yang boleh meninggikan kalimah la ilaha illallah dan dapat mengislamkan orang lain, dan kita juga mendapat ganjaran yang sama walaupun kita tak keluar berdakwah di jalan Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sebab tu boleh juga kita menjual sambal teriak ni, membeli sambil menderma. Maknanya kalau tadi dia beli terus, yang ni ada pembelian kerana kita nak mencukupkan fasiliti yang ada, kita buka ruang membeli sambil menerima. Alhamdulillah, stok dah ada dah, tapi tak banyak, 1,000 je. Hari tu ramai dah minta dan sebagainya. Boleh tengok di ruangan Shopee ataupun boleh call, minta cepat-cepat kerana stok tak banyak. Dan kita juga, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita ada beberapa program siri rakaman Al-Kuliah. Antaranya kita ada di Masjid Hasanah. Di Masjid Hasanah pada tarikh 19 Januari, Jumaat ini. Di Bandar Baru Bangi, ya? Di Bandar Baru Bangi. Orang Bangi, orang Selangor, orang Melaka, orang Negeri Sembilan yang sekufu dengannya boleh datang. Ada rakaman Al-Kuliah, boleh datang. Mujahadah di 1/3 malam. Kerana kita ada praktikal. Apa ada praktikal, kita nak tunggu, kita nak simpan, ketika sana baru kita wawarkan apakah praktikal yang kita nak buat. Jadi satu lagi, pada hari Sabtu. Hari Sabtu juga kita ada, tetapi di masjid yang berbeza. Jadi boleh datang Masjid Alam Damai, boleh hadir, boleh datang, supaya mereka tahu, nampak. Jadi boleh hubungi nombor yang tertera untuk dapatkan maklumat lanjut. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ayo sama-sama berinfak ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan, sedekah subuh, sedekah Jumaat. Moga-moga Allah memberikan kerahmatan dan keridaan-Nya. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala urusan untuk pihak Al-Fadhil Ustaz Doktor dan juga tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama Al-Bayan ini, untuk melahirkan anak-anak dai mualaf yang masya-Allah tabarakallah bakal meneruskan legasi dakwah yang diwariskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Besar fadilat dan kelebihan orang yang bersama-sama menyumbang untuk pembangunan ini, insya-Allah. Baik, kita nak sambung sedikit lagi doktor untuk lanjutan daripada topik yang kita bicarakan berkenaan dengan darah haid pada pagi ini, bahagian yang kedua. Kita ada soalan daripada sahabat Facebook Sahziatul Sidik. Baik doktor, bagaimanakah sekiranya keadaan seseorang itu hamil namun keluarnya darah dari wanita hamil tersebut, apakah ia mempengaruhi terhadap solat dan puasanya? Apakah ia perlu mengqada, yakni menggantikan solat dan puasanya juga, atau bagaimana status ibadah seseorang itu jika situasi berkenaan berlaku? Sedikit pencerahan seminit terakhir doktor. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bagi wanita memang menjadi satu lumrah bahawa apabila dia mengandung, hamil, maka dia tidak akan keluar darah. Itu memang normal. Tetapi sekiranya keluar, maka dalam pandangan mazhab Syafi'i ada 2 pandangan. Iaitu pandangan dalam mazhab Syafi'i, pandangan yang pertama menyatakan darah yang keluar dalam tempoh mengandung itu ialah darah haid. Sekiranya darah tersebut mencukupi syarat yang kita sebut tadi, nak dikira sebagai haid ni dia mesti syarat. Apa syarat dia?
dia mesti cukup 24 jam, iaitu 1 hari 1 malam, dan tempoh maksimumnya adalah 15 hari. Baik. Jika sekiranya dia cukup, maka ia dikira sebagai darah haid. Itu pandangan mazhab Syafi'i, iaitu pandangan yang disebutkan sebagai pandangan yang mu'tamad. Maksud mu'tamad ni pandangan yang diguna pakai oleh pandangan mazhab Syafi'i. Dan ada pun pandangan yang kedua, dia kata itu bukanlah darah haid, itu adalah darah fasad. Maka dia kena solat dan dia kena melakukan ibadah seperti biasa. Secara ringkas, begitulah jawapannya. Baik, mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita bertanya, dan semestinya banyak lagi akan kita kongsikan untuk topik darah haid bahagian yang kedua pada pagi ini, kerana kita nak tamat siaran kita di TV3. Fadil Doktor, kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Jadi terus kekal saksikan lanjutan tentang darah haid bahagian yang kedua di TV9 selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akademi Al-Bayan membawa impian besar untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri, sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mu'alaf agar mereka mengenal Islam. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Dan kita masih lagi bersama dengan bintang ilmuwan kita, Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan. Dan untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, tajuk untuk kita bicarakan untuk lanjutan pada pagi ini, darah haid merupakan bahagian yang kedua, kerana pada minggu yang lalu kita telah pun bicarakan panjang lebar untuk CD yang pertama, dan mudah-mudahan membantu khususnya kepada ibu-ibu, para wanita di luar sana berkenaan dengan perkara yang berbangkit berkaitan dengan darah haid. Baik, doktor dan juga para penonton, kita war-warkan sekali lagi kepada anda yang menonton di Facebook Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sama-sama kita bantu sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan juga saya rasa belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat menyambut bulan Rejab. Mudah-mudahan kita diberkati pada bulan Rejab, Syaban, dan disampaikan waballighna Ramadan, disampaikan dan dipertemukan pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Amin, insya-Allah. Baik doktor, kita ada soalan yang berikutnya untuk kita raikan, tapi sebelum itu mungkin ada sedikit hujah ataupun tambahan berkenaan dengan soalan seperti tadi sebelum kita berehat di TV3, iaitu wanita yang hamil kemudian ada darah yang keluar. Jadi adakah berkaitan dengan solat, hukum hakam di situ? Mungkin ada tambahan dan juga perincian daripada doktor. Baik, terima kasih sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Ada sedikit tambahan yang saya nak tambah tadi kerana waktu yang singkat. Ketika mana wanita yang hamil keluar darah padanya, ulama sebut ada dua. Satu, lihat pada haid sekiranya cukup syarat. Cukup syaratnya iaitu 1 hari 1 malam kalau darah tu keluar. Sekiranya tak capai, ini saya nak sebut tadi, kalau tak capai 1 hari 1 malam, maknanya itu adalah darah kotor ataupun dikategorikan darah istihadah, darah kotor lah. Jadi dia kena solat dan sebagainya. Cuma sekiranya capai 1 hari 1 malam, maksimumnya 15 hari, dalam keadaan dia mengandung, hamil, maka kata ulama tidak ada padanya solat. Solat memang tidak dibenarkan, dan puasa juga tak dibenarkan. Tetapi selepas habis itu dia kena qadha puasanya sebab dikira sebagai haid. Adapun kalau pandangan yang kedua, itu pandangan yang pertama ni muktamad, pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Adapun pandangan kedua, dia kata kalau keluar waktu ketika hamil itu bukan darah haid, itu darah fasid, darah yang kotor. Maka kalau sekiranya dia berpegang kepada pandangan yang kedua ini, maka dia kena solat dan dia kena puasa. Jadi ada perbezaan antara pandangan pertama, kalau sekiranya haid maka dia tak boleh puasa, dia tak boleh solat. Tapi dah habis selesai tu, maka dia kena qadha puasanya tanpa qadha solat. Itu sedikit tambahan daripada wanita yang hamil ketika mana itu dia keluar padanya darah. Allahu akbar. Mudah-mudahan dapat kita sama-sama perincikan perkara tersebut, kerana kadang-kadang ada yang hamil dia tak keluar darah. Jadi mungkin ada setengah kes dia berlaku perkara sedemikian, mungkin
sebagai suami juga kita boleh peringatkan kepada isteri kita ataupun ahli keluarga kita. Baik, berikutnya doktor, kita raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita Muhammad Faizal bin Ahmad. Baik, ini ada wakil dari lelaki bertanya ni, doktor. Jika seseorang wanita menjalani pembedahan membuang ketumbuhan dalam rahim, adakah dia wajib mandi hadas? Dan jika dia tidak mandi kerana kejahilannya, adakah dia wajib mengulangi solat yang ditinggalkan sepanjang berada dalam tempoh tersebut, doktor? Baik, terima kasih kepada Encik Muhammad Faizal, wakil lelaki. Alhamdulillah. Soalannya iaitu, adakah wajib bagi seseorang melakukan mandi wiladah ketika dia melakukan pembedahan membuang ketumbuhan dalam rahim? Maka kata ulama, tidak. Kerana yang perlu dia mandi wiladah, maksud wiladah tu adalah beranak lah. Kan? Maknanya kalau sekiranya dia buang dalam rahim itu ketumbuhan dan sebagainya, dia tidak perlu mandi wiladah seperti mana yang dibahaskan oleh ulama. Tetapi dia perlu mandi sekiranya kalau dia buat operation yang ada janin ataupun ada kandungan dalam perutnya, ataupun dia keguguran, ataupun dia wiladah beranak secara normal, maka ini adalah kategori-kategori yang diminta untuk kita mandi wiladah. Baik, yang kedua, jika dia tidak mandi kerana kejahilan, adakah dia wajib ulangi solat yang dilakukan sepanjang dalam tempoh itu tadi? Maka kata ulama, dia wiladah ni, satu wiladah, satu lagi darah nifas. Maka sekiranya dia telah bersalin, telah orang kata beranak, maka waktu itu bukan saja dia kena mandi wiladah, tetapi di sana ada darah nifas yang perlu dia tunggu. Walaupun dia mandi darah wiladah, darah orang kata dia dah mandi wiladah, kerana dia dah bersalin, cuma dia kena tengok pada tempoh darah nifas itu. Kalau sekiranya ada darah nifas, dia kena tunggu. Sebab kalau sekiranya dia mandi, dia tak boleh melakukan ibadah, sebab di sana terikat padanya darah nifas. Cuma kalau kita kembali kepada ketumbuhan itu tadi, maka tidak dikira sebagai wiladah, disebabkan bukan ada janin di dalamnya, cuma dibuang ketumbuhan, maka tak perlu mandi, dan ibadahnya dilakukan seperti biasa. Baik, doktor, sekarang ni musim, ada jemaah saya bertanyalah di WhatsApp, dia kata bila ramai orang buat umrah ni, ada soal yang berkaitan dengan hukum hakam, terutamanya bagi wanita yang haid. Biasanya dia ada dalam disebutkan niat bersyarat dan sebagainya. Cuma ada soalan yang bertanya, kalaulah ada tempoh waktu berhenti seketika dipanggil fitratun niqa', Ustaz, dan bolehkah wanita tersebut mengambil miqat dengan segera kemudian menunaikan umrah? Adakah dibolehkan dalam pandangan mazhab kita dan sebagainya? Sedikit pencerahan. Baik, dalam pandangan mazhab Syafi'i, dia ada dua pandangan. Pandangan yang pertama menyatakan bahawa sekiranya wanita ini dia ada dia nak buat umrah ataupun haji, dia ada niat bersyarat lah. Sekiranya ada apa-apa halangan, maka pada waktu halal itu dia halal baginya untuk dia keluar daripada umrah dan haji. Itu satu pandangan, itu niat bersyarat. Tetapi sekiranya dia tidak niat bersyarat, dia masuk dengan niat yang biasa, kemudian ketika mana dia dah orang kata dia dah melakukan niat untuk ihram dan sebagainya, dia masuk. Ketika mana dia nak pergi, darah haid turun. Maka pada ketika itu dia tak boleh melakukan tawaf. Kalau umrah lah, kita dah sebut dah, sebab ibadah yang lain boleh kita buat kecuali tawaf. Maka ketika itu dia kena duduk di hotel lah. Sekiranya tempoh ni, pandangan pertama, tempoh tak berhenti darahnya, maka kata para alim ulama dalam mazhab Syafi'i, dia kena tunggu. Kalau tak habis, dia nak kena pulang, dia pulang, nanti dia datang semula. Itu dalam satu tempoh dia datang semula. Cuma kata ulama, sekiranya dalam keadaan dia duduk dekat bilik hotel dan kemudian ada tempoh yang dia berhenti seketika darah itu, waktu itu dia tak perlu pergi ke miqat dah. Sebab dia dah niat dah daripada awal. Dia dah niat dah tadi. Di miqat, maknanya dah di hotel tu, tiba-tiba dia check. Sebab tu kena check selalu. Ada waktu berhenti seketika. Ini dalam pandangan mazhab Syafi'i juga. Maka pada ketika itu, ni dalam fatwa yang fatwa haji dan umrah ni pun ada digazetkan mengenai hukum ni. Maka pada ketika itu dia cepat-cepat pergi, dia dah bersihkan diri dan sebagainya, cepat-cepat pergi melakukan tawaf. Bila dah habis tawaf, dah habis selesai tawaf, keluar darah, maka waktu itu dia nak buat sa'i baina Safa wal Marwah. Itu tidak menjadi masalah walaupun dalam keadaan
ada berhadas. Berhadas ataupun dalam keadaan haid. Maknanya tak perlu pergi ke miqat, dia dah ada dah tadi niat, dia cepat pergi buat tawaf, selesai tawaf, maka dia boleh sempurnakan ibadah yang lain. Allahu Akbar. Tu antara sedikit pencerahan terutamanya bagi mereka sekarang ni musim tengah rancak orang pergi umrah. Betul. Jadi sedikit info lah kepada mereka berkenaan dengan tempoh suci seketika dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Baik. Berikutnya doktor, kita raikan lagi soalan, banyak lagi soalan sebenarnya, cuma kita tak pasti adakah soalan ini berulang ataupun tidak, cuma kita mungkin ambil soalan yang belum ditanyakan lagi pada pagi ini berkenaan dengan darah haid. Bahagian yang kedua, Mas Sifah Nur Jamain di Facebook, soalannya, selain daripada solat dan puasa, apakah lagi ibadah yang menghalang seseorang yang berada dalam haid untuk melakukannya? Dan soalan kedua, sekiranya haid yang datang tidak menentu, bagaimanakah perkiraannya? Apakah ketika hari yang tiada darah haid itu boleh mandi hadas untuk melakukan ibadah solat, puasa dan tawaf? Sedikit pencerahan dan juga ulangan sedikitlah doktor. Baik, sedikit pencerahan daripada soalan Puan Masrifah. Yang pertamanya mengenai ibadah yang, apakah lagi ibadah yang menghalang ketika di dalam haid. Kita dah tulis dah tadi di dekat papan putih, ada beberapa, iaitu dia tidak boleh memegang Al-Quran, tidak boleh membacanya, kemudian tak boleh tawaf, tak boleh solat, tak boleh berpuasa, tak boleh bergaul dengan suami. Itu adalah perkara-perkara tak boleh masuk dalam ruang masjid. Itu adalah perkara-perkara yang dilarang. Itu secara ringkas. Yang kedua, sekiranya haid itu tidak menentu, datang tak datang, maka syarat dia yang kita sebut tadi, ini kaedah dan syarat yang perlu kita pegang. Kalau sekiranya kita nak tahu itu adalah haid, maka kita kena tengok tempohnya, iaitu 1 hari 1 malam. Itu minimum 1 hari 1 malam. Kemudian dia datang 1 hari 1 malam, kemudian dia tak datang, kemudian dia datang, kemudian dia tak datang. Ikutlah dia datang tak datang, tapi dia mesti ada permulaan ni tadi. Maknanya permulaannya 1 hari 1 malam. Walaupun dicampur-campur, kata ulama, cukup 24 jam barulah dikira sebagai darah itu darah haid. Dan tempohnya adalah selama 15 hari. Saya bagi satu contoh. Kan? Kalau sekiranya dalam dia datang dalam keadaan pukul contoh 6 pagi tadi, kemudian sampai pukul 8, 6 ke 7 ke 8, 2 jam, lepas tu dia berhenti. Kemudian kejap lagi pukul 10 dia datang balik sampai pukul ni. Jadi dia campurlah. Tadi dah 2 jam, yang ni 3 jam, yang ni 4 jam, yang ni campur-campur 24 jam. Maka itu adalah darah haid. Adapun ketika mana dia berhenti, contohlah dia berhenti dalam waktu hari yang ke-8. Contoh hari ke-8 dia berhenti, maka pada ketika itu adakah dia perlu solat? Dia cek dah berhenti, maka dia perlu solat. Maka dia perlu puasa tak? Dia perlu berpuasa. Kemudian hari yang ke-11 datang haid balik. Bagaimana solatnya tadi? Tak apalah, solat itu dah selesai. Adakah dia perlu ganti puasanya pada hari yang ke-9, ke-10? Sebab hari sebelah datang balik, 2 hari yang dia dah bersuci tu macam mana Ustaz? Saya dah berpuasa, adakah tak perlu saya ganti? Maka 2 hari itu, tempoh itu masih lagi dalam tempoh haid, kerana dalam mazhab Syafi'i, tempoh haid ni 15 hari maksimum. Maka 2 hari yang dia dah berpuasa tu, tak apalah, ganjaran Allah bagi, anggap ia sebagai ganjaran dan ujian, dan dia kena qada nanti ketika mana dia dah betul-betul dalam keadaan suci. Ni yang disebutkan oleh para alim ulama. Maknanya kaedahnya dia kena kira 1 hari 1 malam, cukup 24 jam, tempoh maksimum 15 hari. Kalau sekiranya dalam keadaan fatrah itu dia suci, maka dia kena solat. Dia kena, kerana kadang-kadang ada orang memang dia suci betul, maka tempoh bersuci ni 15 hari juga. Bila dah 8 hari, contohlah 8 hari dah selesai, dia tengok dah selesai, maka dia pun dah selesai. Dia pun hari ke-9, hari ke-10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 15 hari. Hari disebut hari tempoh bersuci. Hari yang ke-24 datang, adakah dikira sebagai haid ataupun istihadah? Maka kata ulama, dia kena tengok pada 24 jam tu tadi. Kalau 24 jam itu disebut sebagai darah haid. Sebab dia dah melepasi tempoh bersuci selama 15 hari. Allahu Akbar. Itu cara kiraannya. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya, dan pastinya banyak lagi doktor kita akan kongsikan selepas ini. Terus kekal bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini.
Pohon berangan bersilang, dahan gugur berderai, buah pedada. Terbuka fikiran, terjawab persoalan, masalah terlerai, lapanglah dada. Alhamdulillah, sehingga ke penghujung siaran Tanya Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kami bawakan kepada anda untuk episod pada pagi ini, pagi Selasa, iaitu topik darah haid bahagian yang kedua. Sehingga ke penghujung siaran ini kita masih lagi bersama dengan Fadil Ustaz Dr. HD untuk kita teruskan lagi doktor dengan soalan yang berikutnya yang ingin kita raikan di Facebook Intan Zurina Abdul Razak. Baik, doktor, ada kalanya wanita yang mengambil suntikan pil perancang misalnya akan mengalami pendarahan berlarutan sebagai kesan sampingan. Soalannya, sekiranya pendarahan itu berlarutan selama 2 bulan, adakah keseluruhan 2 bulan itu dianggap sebagai darah istihadah atau perlu mengambil kira hari-hari kitaran haid yang lazim ke atasnya? Terima kasih doktor. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Yang pertamanya, boleh ataupun tidak kita mengambil suntikan pil perancang. Itu nombor 1. Maka ulama melihat kepada beberapa konteks. Sekiranya dia nak mentahdidkan, dia kata saya nak anak 1 je, maka itu tidak dibenarkan. Kerana kita tak boleh nak menjadikan berapa bilangan yang kita nak. Betul. Tetapi kalau dalam keadaan kita nak merancang, maka itu dibolehkan. Kata para alim ulama, seperti mana perbahasan ulama contemporary lah, zaman sekarang. Maka sekiranya seseorang itu mengambil pil perancang, sudah pasti kitaran haid dia tidak teratur. Jadi dia kembali kepada istilah yang kita sebutkan tadi dan permasalahan yang kita sebutkan basicnya tadi, iaitu kalau kita nak tahu haid ataupun tidak, maka dia kena tengok pada 1 hari 1 malam, kemudian maksimum 15 hari. Dia datang darah, ialah kerana dia punya orang kata hormon tak stabil, maka dia datang darah, kemudian selama 2 bulan. Darah yang dia datang itu dia tengok kalau sekiranya cukup 1 hari 1 malam dan tempoh yang dia boleh pergi sampai 15 hari. Kemudian dia pergi sampai ke 2 bulan tempoh tu. Maknanya 1 hingga 15 itu disebut sebagai darah haid. Selebihnya adalah darah istihadah selagi mana darah tu. Kerana kata ulama darah istihadah ni dia boleh pergi berapa lama maksimum yang boleh. Sebab dia tak boleh kira maknanya kitaran haid sebab dia dah tak teratur tadi. Maka kata ulama dia adalah dikira sebagai darah istihadah, maka darah istihadah wajib dia solat, wajib dia puasa. Tetapi ada pun darah haid yang kita sebutkan tadi, dia tak boleh solat, dia tak boleh puasa, tetapi dia kena qada puasanya yang telah pergi. Tetapi basicnya 1 hari 24 jam hingga 15 hari maksimum. Lepas daripada itu berapa lama keluar darah itu dianggap sebagai darah istihadah. Itu yang disebutkan oleh para alim ulama. Jadi kenal pasti tempoh yang keluar tu doktor. Betul. Penting itu. Baik. Seterusnya kita ada Mazni Hassan di Facebook. Doktor, bagaimanakah langkah terbaik untuk membuang pad ataupun tuala darah haid? Perlukah kita mencucinya terlebih dahulu sebelum membuangnya atau tidak perlu? Mohon pencerahan daripada doktor. Mungkin ada dalil ke apa kan dan sebagainya. Doktor. Terima kasih kepada Puan Mazni. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Sebenarnya cara untuk kita menguruskan najis itu telah diajarkan oleh Nabi SAW. Sebaiknya adalah kita menyempurnakan, kita membuangnya dengan cara yang sempurna. Sebab tu kalau kuku kita, kemudian rambut kita, darah kita, sebaik-baiknya adalah tanam. Itu yang disebutkan. Tetapi sekarang ini kita taklah seperti dulu. Kadang-kadang kita ni ialah rambut kita tak jaga, kuku kita tak jaga. Sebab itu orang boleh melakukan sihir kepada barang-barang kita ni. Seperti rambut, kuku, lagi-lagilah kalau berkaitan tentang darah ni, jin lagi suka. Lagi pula darah tu adalah darah haid. Lagilah kuat sihirnya. Jadi sebab tu orang lama-lama dia minta supaya dia bersihkan darah tu dulu, kemudian barulah buang. Maka kata ulama ada ataupun tidak dalil. Orang tanya ada tak dalil? Sebenarnya tidak ada dalil yang menyatakan kita kena bersihkan. Sebab ada satu hadis Nabi SAW mengenai tentang Bi'rul Buda'ah. Bi'rul Buda'ah ni satu telaga Buda'ah yang terdapat di kawasan Masjid Nabawi. Mereka ni buang pad ataupun buang, sekarang ni kita panggil pad, buang najis wanita di sana. Jadi kata para alim ulama, cara kita nak membersihkannya, adabnya adalah kita bersihkan darah itu sekiranya kita rasa kita boleh bersihkan, ataupun
kita ikat dia betul-betul. Kalau sekiranya kita rasa tak yakin nak buang dalam yang tempat yang telah disediakan, letak dalam beg plastik, bawa balik, kita selesaikan di rumah kita. Jadi caranya bergantung kepada keselesaan masing-masing, kerana yang pentingnya adalah kebersihan itu perlu dijaga, kerana itu adalah darah kotor. Dan perlu diingat, sekiranya darah itu terkena pada pakaian kita, maka darah itu darah itu adalah darah najis, yang mana kita kena bersihkan. Kalau tidak, darah yang tidak dibersihkan, ibadat kita tidak sah. Kalau sekiranya kita memakai pakaian yang terkena padanya darah haid. Tapi kalau dah bersihkan, tinggal kesan darah itu saja, maka kata ulama tidak jadi masalah, kerana dia telah hilang salah satu daripada dua tanda. Kan kita nak bersihkan najis ni ada tiga, hilang bau, warna dan rasa. Tetapi sekiranya terkumpul dua tanda, iaitu bau dan warna, maka ia ada najis. Tapi sekiranya hilang salah satu daripada tanda, mungkin ada warna, bau dah tak ada, maka dia anggap suci. Ataupun ada warna, bau tak ada, ataupun ada bau, warna tak ada, maka dia anggap suci. Kalau hilang salah satu, maka kena hati-hati dan bersihkan sekadar apa yang kita mampu, ataupun kita boleh selesaikan dengan kita buang sahaja. Itu bergantung kepada keadaan masing-masing. Kerana syaitan cukup suka pada darah-darah yang kotor sebegitu. Disebut ain najis. Ain najis. Jadi doktor, banyak lagi akan kita bicarakan, iaitu soalan-soalan daripada sahabat Facebook kita. Hari ini kita tak ada caller, jarang ada. Baik, mungkin kita boleh raikan mungkin 1-2 soalan lagi doktor. Kita ada Ismail Maisa, ni soalan daripada wakil lelaki, jadi kita kena raikan lah, bagi peluang lah kan. Baik, abang-abang kita bertanya. Baik, soalan Cik Ismail Maisa, apakah hukumnya doktor situasi kefahaman atau kepercayaan seseorang yang datang darah haid, terutamanya ramai yang masih keliru perihal memotong kuku dan juga menyimpan rambut yang gugur dibawa untuk mandi wajib bersama setelah suci? Mohon pencerahan doktor. Mungkin kepercayaan ni ada keraguan yang boleh dibahaskan doktor. Saya pun pernah dengar dulu. Saya ingat saya seorang je pernah dengar. Rupanya ramai juga yang dengar. Dia kata kalau sekiranya kita berjunub, kemudian dalam keadaan junub itu kita potong kuku, dan kuku kita itu kita potong ketika mana kita berjunub, maka kena juga kita mandikan dia. Bawa sekali mandi. Potong-potong bawa mandi, bersihkan. Maka tidak ada dalil sebenarnya yang menyatakan tentang yang demikian. Kata para alim ulama, apa yang telah terpotong terpisah daripada badan kita, ia adalah terpisah, kerana kuku termasuk dalam perkara yang boleh kita potong. Misai, perkara yang boleh kita, bulu-bulu yang lain boleh kita potong, tidak jadi masalah, maka tak perlu kita mandikan dia wajib. Kan niat untuk mandi wajib kuku kita tak perlu. Jadi yang perlu mandi wajib ni adalah tubuh badan kita. Sebab tu syarat sah mandi wajib adalah mengenakan air keseluruhan badan. Tak pula dinyatakan syaratnya sekiranya dipotong kuku dan kuku itu perlu dimandikan. Rambut tu dimandikan, kena buka selai-selai, kena mandi. Tidak. Mungkin ini ada sedikit kekeliruan, tetapi apa-apa pun, bila sebut tentang mandi wajib, maka kena ratakan, kena kenakan air keseluruhan tubuh badan, yang mana kita hampir kepada keyakinan zon. Disebut ghalabatuz zon, maknanya hampir kepada keyakinan sudah memadai dengan syarat untuk kita mandi wajib tanpa kita masukkan elemen-elemen tadi itulah. Kalau dah potong tak apa, dah gunting rambut tidak jadi masalah. Yang penting tubuh badan yang kita ada. Contoh, kalau waktu tu operation contohlah, dalam keadaan bunyi, adakah kena mandikan? Tangan tu. Kata ulama, mandi kerana itu adalah sebagai kita nak kafan, kita nak tanam, tapi tak perlulah nak mandi wajibkan ke atasnya. Allahu Akbar. Dan cuma sebagai orang kata apa, menjawab juga soalan, potong kuku ketika dalam keadaan hadas besar, mungkin ada hukumnya, itu haram ataupun makruh dan sebagainya. Sedikit pencerahan. Sebenarnya tidak jadi masalah kalau sekiranya kita nak potong kuku dalam keadaan berhadas, tidak jadi masalah, kerana ia adalah barang yang boleh kita potong dan tidak ada tempoh. Kadang-kadang orang kata, ustaz, kalau saya nak potong hari Selasa boleh tak? Tidak jadi masalah, hari apa pun kita nak potong, yang penting ia terlibat dalam kebersihan. Hari Jumaat itu adalah khususnya kita nak menjaga kebersihan untuk menghadirkan diri bagi solat Jumaat. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan terjawab banyak soalan yang telah pun kita raikan kurang lebih 2 jam ini. Dan sebagai yang terakhir, khulasah kepada perbincangan kita doktor, panjang lebar kita bicara tentang darah haid untuk bahagian yang kedua.
Dan 3 pelantikan mungkin yang kita boleh sama-sama implementkan dalam kehidupan kita. 3, Doktor. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Yang pertamanya, jangan kita lupa untuk sebarkan kepada anak-anak kita. Ajar mereka bagaimana kita nak melakukan ibadah dengan sempurna. Yang kedua, kita seharusnya mendalami lagi ilmu walaupun kita telah tahu. Yang ketiga, kita kena sebar-sebarkan kepada masyarakat supaya apa yang kita dapat dan kita sampaikan supaya kita juga mendapat ganjaran, iaitu menyampaikan ilmu agama bagi menyebabkan ibadat kita sempurna. Itu antara kesimpulan yang boleh saya buat. Semoga Allah merahmati dan meredai kita semua. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan. Dan di bulan Rejab yang mulai ini, mari sama-sama kita tutup majlis kita ataupun perkongsian kita dalam tanya Ustaz pada pagi dengan sedikit doa. Mudah-mudahan Allah Taala berkati kita, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan ya Allah pada pagi yang penuh dengan kemuliaan, pada bulan Rejab ya Allah dengan penuh keberkatan, antara bulan-bulan haram ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Ampunlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Rahmatilah mereka seperti mana mereka merahmati kami sewaktu kami kecil. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami ya Allah, di dunia dan juga di akhirat. Ya Allah, jadikanlah diri kami ini, iaitu lidah kami sentiasa berzikir, tubuh badan kami sentiasa melakukan ibadah, hati kami yang penuh keikhlasan kerana-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami sentiasa melakukan ibadah kerana-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati kami tetap dalam keimanan dan dalam keislaman kepada-Mu. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Berkatilah bulan Rejab ya Allah, berkatilah bulan Syakban kepada kami ya Allah, dan sampaikanlah kepada kami bulan Ramadan. Amin. Ya Allah, terimalah amal ibadat kami. Jadikanlah kami faham antara ilmu-ilmu yang kami pelajari pada pagi ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi jazakallah khair diucapkan kepada seluruh para penonton yang bersama-sama dalam tayangan Ustaz pada pagi ini. Terima kasih kepada bintang ilmuwan kita Fadil Ustaz Dr. HD. Semoga Allah Taala panjangkan usia doktor dalam ketaatan kepada Allah, ditambahkan ilmu pengetahuan, diberikan afiat, keselamatan, kesejahteraan dunia dan juga akhirat. Dan para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Ayuh kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustaz.